Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda semua di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan saya live malam ni. Okay, sebenarnya saya seperti biasa ingin live hampir setiap malam di Nizam Malik Page untuk memberi sedikit inspirasi, untuk memberikan anda semangat, share sedikit ilmu. Okey, jadi kepada anda yang ada masa malam ni boleh join sesi live saya. Okey, dan boleh tak anda komen jelas sekiranya anda dengar suara saya dengan jelas. Anda tulis dulu dekat ruangan komen jelas di ruangan komen di bawah. Okay, so malam ni saya nak adakan sesi Q&A. Okay, so apa sahaja soalan yang anda ada berkaitan dengan saham ke, tentang inspirasi kejayaan ke, tentang pasal soal nak resign ke, apa sahaja anda boleh tulis dekat ruangan komen dan saya akan jawab soalan-soalan anda. Okay, alright. Kita ada Yati Jakpar. Waalaikumsalam Tuan Nizam Malik. Idir, jelas. Okay, alright. Ayim Penyayang, jelas Tuan. Fauzi RMC ESM, jelas. Dari Parit Buntar. Okay, Zakaria Suji, jelas. Suraya Muhammad Desa, hai. Okay, Khairil Encik Baba. Okay, alright. Nur Muhammad, jelas. Bro Martin, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, right. So, siapa lagi yang nak bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, anda boleh klik button like banyak-banyak dan juga klik button share terlebih dahulu. Okay, dan anda boleh tulis soalan anda. Apakah soalan anda dekat ruangan komen? Kenapa saya buat sesi Q&A malam ni? Sebab saya tak tahu nak cakap pasal apa. Tak ada idea nak tulis. Nak borak pasal apa malam ni. Okey, jadi apa kata anda tuliskan soalan anda dekat ruangan komen. So saya jawab soalan anda, maka kita ada sesi yang lebih fokus kepada apa yang anda perlukan ataupun apakah yang bermain dalam fikiran anda, kita dapat bincangkan bersama pada malam ni. Okey. Alright. Cepat respon kepada saya kalau anda dah klik button share, komen dan share. Alright, dan saya harap anda boleh follow sesi live ini dari awal sampai habis, sebab di akhir sesi live ini saya nak share dengan anda satu program saya yang akan berlangsung pada bulan Disember 2020. Sesi ni sesi yang julung-julung kali kita buat. Okey, dan sesi ni mungkin akan menjadi game changer anda untuk tahun 2021. Okey, kalau anda nak tahu apakah pengumuman tersebut, pastikan anda tonton sesi live video ini sampai habis. Okey, dan saya akan berikan info lanjut di akhir sesi live ini. Okey. Alright, Ternak Village Venture, suara jelas. Hai Norma binti Abdul Rashid, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alright. Faris Ashraf, Tuan, stop limit tu untuk apa ya? Okey, stop sell limit. Okey, stop limit bermaksud kita menjual sesuatu saham tu pada satu paras. Okey, stop limit. Okey, biasanya stop sell limit. Okey, bermaksud kita beli pada harga 50 sen. Okey, dan kita boleh set jual pada harga 40 sen. Okey, so maksudnya sekiranya harga saham tu dia turun 50 sen, turun 45 sen, dia takkan terjual. Tetapi kalau dia turun sampai 40 sen, dia akan auto terjual untuk kita. Stop sell limit kita sebut. Okey, jadi bermaksud stop sell ni dia tolong jualkan untuk kita. Okey, so stop sell ni adalah satu function yang digunakan oleh orang yang sibuk dalam pelaburan saham ni, yang tak sempat nak monitor saham dia ketika pasaran saham sedang berlangsung. Jadi dia boleh set auto cut loss. Saya suka sebut auto cut loss, tapi nama yang betul dia adalah stop sell limit. Okey, dan itulah yang membolehkan kita melabur saham dengan selamat. Okey, so lebih kurang itulah jawapan dia. Okey, alright. Arif Muhammad, Assalamualaikum dan selamat malam. 2021 kita buat lagi baik dan padu. Disember ni kita reward diri, insya-Allah. Okey, alright. Kamal Samad, PSM ada diskaun tak Tuan? Ada. Okey, ada diskaun. Lin Razan, Assalamualaikum. Hai Tuan, jelas. Okey, terbaik. Kasih ilahi, top fan saya. Kalau newbie dah join KSM, boleh tak join grup WWS? Boleh. Okey, grup WWS boleh join secara percuma. Nanti saya akan berikan info lanjut untuk anda yang berminat nak join webinar Warren Secrets. Okey, secara percuma untuk sesi kita pada bulan
Disember. Okay, 12 hari bulan 12 2020. Okay. Alright, terima kasih kepada anda yang klik button share dan share. Alright, so saya bagi anda yang tertanya-tanya saya, alhamdulillah, bukan alhamdulillah lah, baru-baru ni just nak share dengan anda semua hari Rabu lepas. Okay, hari ni hari Jumaat kan. Sorry, hari ni hari Sabtu dah. Okay, hari ni hari Sabtu. So, hari Rabu lepas 25 November 2020 saya dikejarkan ke hospital. Okay, so saya masuk hospital ada sedikit vertigo attack kita sebut. Okay, vertigo attack ni adalah dia pusing. Okay, pening yang pusing. Okay, so ibarat macam kalau kita baring tu bumi tu berputar. Okay, jadi kita sebut dia vertigo attack. Okay, so saya kena vertigo attack pada hari Rabu lepas. Jadi saya masuk hospital, 2 hari warded, 2 malam warded. Okay, dan alhamdulillah semalam saya dah discharge. Tengah hari semalam discharge. Okay, dan hari ni saya dah ada kat rumah lah. Okay, jadi saya alhamdulillah beransur-ansur sihat. Saya sebenarnya masih lagi dalam recovery mode. Kalau ikutkan kata doktor pakar, saya kena rest dekat rumah. Saya tak boleh keluar rumah. Saya tak boleh drive, saya tak boleh buat aktiviti lasak, tak boleh pergi gym. Okay, so saya kena duduk dekat rumah lah. Okay, so memang saya pun tak berapa sihat lagi lah. Tetapi bolehlah bangun, boleh bercakap, boleh makan, boleh mandi semualah sebagainya. Okay, so kalau saya sihat, saya akan cuba buat live. Okay, bosan kalau tak buat live, jadi saya spend masa sekejap untuk bercakap dengan anda. Dan saya kalau boleh tak nak jadi macam orang sakit. Okay, kalau boleh cepat-cepat sihat. Okay, dan boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana. Okay, alright. So, malam ni kita buat sesi Q&A session. Apa soalan anda? Kalau anda ada peluang jumpa dengan saya. Ramai orang kata nak jumpa dengan saya. Okay, kalau boleh nak jumpa, berborak, bercakap dengan saya. Okay, so bayangkan anda dapat jumpa dengan saya. Apakah soalan yang anda nak tanya kepada saya? Anda boleh tanya dekat ruangan komen. Saya cuba jawab secara ringkas dan padat pada malam ni. Okay, boleh ke macam tu? Okay, kalau boleh sila komen dekat ruangan komen soalan anda. Apa soalan yang anda nak tanya? Dan saya akan cuba jawab soalan-soalan anda pada malam ini. Okay, terima kasih kepada anda yang klik button share. Okay, right. Umi Haslinda, rehat banyak tuan. Okay, baik. Terima kasih. Okay, right. So, ada soalan-soalan ni. Okay, Mufi Hawa, trade bursa akan dikenakan cukai. Bagaimana agaknya emosi pelabur pedagang? Ya ke? Betul ke? Dah dikenakan cukai ke? Tergagap-gagap saya. Okay. Saya tak dapat info lagi. Betul ke trade bursa akan dikenakan cukai? Tak pasti, tak dapat info. Kalau ada, nanti saya baca. Okay, tetapi setakat yang saya tahu, basically tidak ada dikenakan cukai. Okay, tapi kalau kenakan cukai pun kita terimalah dengan hati yang terbuka. Okay, alright. Ayim Penyayang, tak sabar nak tunggu 12 hari bulan 12 nanti, insya-Allah. Okay, Sazali Muhammad Zain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Nursiah Kasih, Azrul Nizam, Rahman, Azlina Ismail, Ahmad Romil Yusof, Lutfi Trader, Fairuz Abdullah, Emi Pindik, Nick Ahmad Edi, Ahmad Syabkan. Okay, right. So, terima kasih kepada anda yang sedang menonton secara live. Saya harap line internet kita okey. Okay, macam putus-putus ni. Okay, alright. Lutfi Traders, teknik melawan malas. Okay, senang je. Okay, saya ingat lagi ustaz saya ajar macam mana caranya untuk melawan malas. Ataupun apakah ubat untuk malas. Okay, jawapannya ubat untuk malas adalah rajin. Okay, so kalau anda rajin, maka tak adalah malas. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, so malas ni sebenarnya adalah pilihan kita. Okay, kita nak jadi malas, pilihan. Kita nak jadi rajin juga adalah pilihan. Okay. Okay, Amir. Bulan 12 ni kita nak tengok kaunter apa yang best. Okay. Tips untuk anda yang nak cari kaunter-kaunter yang best pada bulan Disember 2020. Anda sekarang kita dah keluar quarter report bulan September punya. So, anda tengok kaunter-kaunter yang mencatatkan keuntungan pada bulan September 2020. Okay, so maksudnya syarikat-syarikat ni dah mula pick up balik dia punya business.
Okay, dan dia ada potensi yang cukup baik dari segi perniagaan dia. Jadi jangan lepaskan peluang ni untuk kaji kaunter-kaunter yang berpotensi di Bursa Malaysia. So pastikan anda lihat dia punya performance daripada kuarter ke kuarter, dan kuarter terkini dia mencatatkan keuntungan berlipat kali ganda daripada kuarter-kuarter yang sebelumnya. So kalau anda jumpa kaunter ataupun syarikat yang menjalankan perniagaan menguntungkan, maka anda kena fokus pada kaunter-kaunter tersebut. Okay, so kita berada dalam situasi yang sangat-sangat penting sekarang, okay, which is pada bulan Disember 2020 ni, syarikat-syarikat dalam Bursa Malaysia ni ada yang struggle because of COVID-19, ada syarikat yang mendapat limpahan manfaat because of COVID-19. Jadi kita nak kena lebih fokus dalam pembacaan quarter report. Okay, pastikan kita baca quarter report dan tengok counter-counter yang fundamental dia bagus. Okay, so tu tips untuk anda semua. Okay, alright, Umi Haslinda, apakah indikator yang paling penting untuk buat TA bagi counter warrant? Okay, indikator yang penting bagi counter warrant adalah RSI dan juga stokastik. So dua ni adalah indikator yang penting yang akan sentiasa digunakan berulang kali dalam kajian counter warrant. Okay, saya ulang sekali lagi, indikatornya adalah RSI, Relative Strength Index, dan juga Stochastic Slow. Okay, ini adalah dua indikator yang kita pakai untuk buat kajian technical analysis untuk counter warrant. Okay, alright. Hayati Ahmad, tuan, macam mana nak kontrol emosi bila saham kita beli jatuh tapi yang lain naik desuk? Okay, alright. So Hayati Ahmad, macam mana kita nak kawal emosi? Jawapannya adalah kita kena percaya kepada apa yang kita buat. Okay, ramai orang dia tak percaya kepada apa yang dia buat, kajian saham dia sendiri. Sebab tu, kajian saham ni yang terbaik adalah kita kaji counter tu based on banyak faktor. Kita mesti ada banyak sebab kenapa kita nak beli sesuatu counter tersebut. Apakah yang menyebabkan kita nak beli sesuatu counter. Jadi bila ada sebab yang konkret dan jelas dan juga banyak dalam senarai kita, ada sebab kenapa kita beli sesuatu counter saham tersebut, maka bila sesuatu saham tu turun dan naik, kita akan boleh bertahan dalam sesuatu counter tersebut. Tetapi kalau kita tak ada sebab kenapa kita beli sesuatu saham tersebut, just ikut-ikut buy call dan sebagainya, itulah yang menyebabkan kita tidak boleh kontrol emosi. So itu masalahnya. Bukan masalah kalau kita follow orang yang pandai dalam saham ni kita tak boleh buat profit. Boleh, isunya kita boleh buat profit. Tetapi isu yang bermain, yang masalahnya adalah kita tak boleh nak kontrol emosi kita. Jadi bila kita tak boleh nak kontrol emosi kita, itulah yang menyebabkan kita mengalami kerugian dan kita buat keputusan yang salah dalam pembelian saham kita. Okay, alright. Khalil Daud, Assalam, nampak segar coach. Alhamdulillah. Saya kena banyak senyum sikit. Ada orang tegur saya punya live, saya tak banyak senyum, saya tak banyak buat lawak. Jadi kena banyak senyum sikit lah lepas ni. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang sentiasa bagi feedback macam mana saya nak improve live saya. Okay, so pastinya saya akan improve live saya based on feedback anda juga. Okay, Muzamil Zam, teknik apa yang betul-betul tuan pakai? Okay, teknik yang betul-betul saya pakai untuk counter induk, saya pakai teknik permulaan uptrend, okay, iaitu namanya adalah teknik ZAG, okay, yang saya sentiasa sebut. Student-student saya tahu teknik ZAG. Okay, dan untuk counter warrant saya gunakan banyak teknik. Okay, salah satu yang boleh saya sebut adalah bullish divergence. Okay, cuma bullish divergence ni ada banyak variation. Saya ada teknik bullish divergence yang saya baca lah, cara saya baca bullish divergence yang mudah untuk digunakan lah. Okay, so kalau anda Google bullish divergence, anda akan pening sebab anda tak tahu yang mana yang proven. Okay, tetapi insyaAllah dalam program saya macam Warren Secret, webinar Warren Secret, saya akan tunjukkan macam mana saya buat kajian counter warrant. Okay, boleh tak semua? Okay, Khairul Hartini, counter warrant yang terbaik untuk tahun depan? Tak tahu. Okay, saya tak tahu untuk tahun depan. Okay, yang saya tahu adalah kita boleh buat kajian saham pada waktu sekarang mengikut signal sekarang dan kita monitor saham tersebut sehingga ke tahun hadapan. Okay, so macam mana saya nak tahu counter yang terbaik untuk tahun hadapan? Sebab saya tidak boleh membaca ataupun tidak boleh mengetahui tentang masa hadapan. Okay, okey, Muhammad Azrul Mumtazah, salam. Cara nak scan counter. Cara nak scan counter ni, anda kena tahu buat kajian saham terlebih dahulu.
Okay, kalau anda tak reti buat kajian saham, maka anda takkan dapat buat screening counter ataupun scan counter. Sebab the problem adalah sekarang ni, apakah teknik ataupun cara kajian saham yang anda nak buat? Ada orang guna candlestick pattern, ada orang guna teknik permulaan uptrend, ada orang guna teknik volume analysis, ada orang guna volume price action, ada orang guna teknik teknik apa teknik agakkan tekaan. Okey, ada orang guna macam-macam teknik dekat luar sana. Okey, ada orang guna support and resistance. Jadi anda kena first, sebelum cakap tentang scan counter, anda kena tahu apa teknik kajian saham yang anda nak pakai. Jadi bila anda tahu teknik kajian saham yang anda nak pakai, maka baru anda boleh buat scan counter. Baru anda boleh buat screening counter. Okay, the problem sekarang ramai orang tak tahu dia punya teknik tu apa yang dia nak pakai. Dia tak jelas. Okay, dia tak certain dengan apa teknik yang dia nak pakai. Jadi tak guna saya ajar screening counter pun, sebab anda akan bercelaru lepas tu. Sebab kalau anda gunakan teknik contoh anda gunakan teknik permulaan uptrend, tetapi anda buat screening counter menggunakan candlestick pattern punya screening. Okay, so anda takkan jumpa dia punya correlation dia. Okay, so that's the problem yang dihadapi oleh ramai orang dalam saham lah. Okay, right. Terima kasih. Kita dah ada 336 viewers setakat ni. Terima kasih kepada anda yang menonton. Okay, so saya harap anda boleh tonton sampai habis. Okay, dan bertanya soalan kepada saya. Saya akan cuba jawab. Okay, apa soalan-soalan anda. Alright, Amar Mario, bagi tips sikit tuan nak start full-time trader. Okay, tips nak jadi full-time trader. Okay, so saya bagi tips terus terang. So untuk jadi full-time trader, yang pertama anda kena kuasai asas dulu tentang saham. Tak mungkin anda boleh jadi full-time trader kalau anda tidak ada asas tentang saham. So asas saham ni maksudnya anda tahu apa itu saham, apa yang anda perlu lakukan tentang saham, dan anda ada basic skill untuk beli dan jual saham. Mesti ada basic. Yang kedua, anda mesti ada proven result. Okay, dalam saham ni. Maksudnya anda dah biasa buat profit dalam saham. Anda boleh track performance anda dalam saham. Okay, bukan result orang lain tapi result anda. So berapa anda boleh buat dalam masa sebulan? Berapa anda boleh buat dalam masa seminggu? Berapa anda boleh buat dalam masa sehari, contoh. Okay, anda kena ada track performance anda. Kalau anda tak konsisten dalam result anda, maka macam mana anda nak jadi full-time trader? So, the idea is very simple. Kalau anda boleh buat duit dalam saham, konsisten, berulang kali, maka anda boleh jadi full-time trader. Sebab anda tidak perlukan kebenaran sesiapa untuk jadi full-time trader, betul tak? Okay, so the problem sekarang adalah anda tidak ada konsistensi dalam result anda. Okay, anda tak boleh nak track performance anda pun. Okay, itu masalahnya. Yang ketiga, apa yang saya boleh katakan, untuk jadi full-time trader, okay, anda kena ada keyakinan dengan teknik dan strategi yang anda gunakan untuk bina pendapatan melalui pelaburan saham. So, the idea adalah kita nak jadi full-time trader ni, kita kena yakinlah dengan apa yang kita buat. Kalau anda sendiri tak yakin dengan apa yang anda buat, macam mana anda nak jadi full-time trader? Okay, so jawapan saya ni agak menyakitkan untuk didengar. Tetapi that's my answer. Sekiranya orang tanya saya nak jadi full-time trader, adakah anda ada tiga ni? Basic, dan juga anda dah ada consistency result anda, dan adakah anda ada keyakinan untuk terlibat dalam saham ni, untuk buat duit dalam saham. Kalau anda ada, maka anda boleh jadi full-time trader. Kalau anda tak ada, maka anda kena bina anda punya portfolio anda terlebih dahulu. Okay, dan insyaAllah anda boleh jadi full-time trader bila anda dah start making significant result, okay, dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda. Okay, boleh tak? Kalau faham, sila komen faham dulu dekat ruangan komen. Okay, dan saya nak jawab lebih banyak soalan-soalan supaya saya dapat membantu anda untuk lebih berjaya dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Boleh tak macam tu? Okay, right. So, terima kasih kepada anda yang baru saja follow saya. Okay, saya malam ni kita akan fokuskan untuk pelaburan saham di Bursa Malaysia. Saya menjawab soalan-soalan anda. Okay, so tuliskan soalan anda dekat ruang komen. Saya akan jawab sebanyak mungkin. Mungkin saya tak dapat nak jawab semua soalan, tapi saya akan cuba sebanyak mungkin. Okay. Alright, NG, top fan saya. Tuan, saya nak minta pendapat teknik Z tuan. 3 indikator semua menunjukkan buy signal, tapi satu indikator contohnya keluar dari BB. Adakah counter tu berpotensi untuk dibeli? Okay, alright. So, dalam teknik Z ada 4 indikator. Moving average, Bollinger Band, MACD dan DMI.
kita nak beli, kita kena empat-empat indikator tu memberikan buy signal. Kalau 3 buy signal, 1 sell signal, maka dia belum complete lagi untuk buy signal. Jadi kita tak beli lagi lah. Kita kena tunggu dia jadi buy signal 4-4 barulah selamat untuk kita beli. So contohnya 3 buy signal, 1 harga terkeluar di Bollinger Band, maka kita kena tunggu dia masuk jadi correction dulu, masuk dalam ruangan upper Bollinger Band dulu, baru kita boleh beli saham tersebut. Itu rule untuk teknik ZAG. Okay? Dan pastikan kita beli ketika harga tu berada di permulaan uptrend. Okay? Alright, Fairuz Abdullah, bagaimana nak tahu sektor mana yang kita harus fokus tiap satu-satu masa? Okay, alright. Untuk sektor ni, anda kena belajar technical analysis, okay, dan anda kena buat kajian untuk setiap sektor. Okay, so saya nak tunjukkan anda malam ni, boleh tak? Kita tunjukkan malam ni platform RHB Trade Smart. Okay, so saya nak tunjukkan anda macam mana kita buat kajian sektor, okay? Okay, so sementara kita sebut saya ada platform RHB Trade Smart bersama dengan saya ni. So saya nak tunjukkan kepada anda, contoh kita nak kaji consumer product. Okay, so ini adalah chart consumer product. So saya nak gunakan teknik support and resistance dekat sini. Contoh saya akan ambil horizontal line dan saya akan ambil paras paling tinggi yang pernah dicapai sebelum ni. Okay, dan paras paling rendah yang pernah dicapai sebelum ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, sektor consumer dia telah melepasi paras resistance pada 587 mata. Okay, so sekarang indeks berada di atas 589 mata dan break the resistance. Okay, so ini kita sebut dia breakout. Okay, so bila breakout, okay, kita boleh expect pergerakan harga saham ataupun indeks dalam consumer ni nak bergerak ke atas macam ni. Okay, so ataupun dia bergerak dalam mode sideways sebelum dia gerak ke atas macam ni. Okay, so this is possibility yang berlaku dalam pergerakan sektor consumer products. Jadi apa yang kita nak buat, kalaulah kita katakan kita berjaya cari sektor yang ada potensi macam ni, maka kita akan pergi kat mana tau? Kita akan pergi dekat quotes ni dan kita pergi dekat sektor. Kita pergi dekat sektor dan kita pergi consumer product. Sorry. Kita pergi sektor, kita cari consumer product. Mana consumer product? Consumer product and services. Kita klik go dan dia akan tunjukkan semua counter-counter saham yang berada dalam sektor consumer. Okay, jadi kita boleh tengok kat sini dan kita kaji setiap counter ni yang mana yang mempunyai potensi untuk bergerak naik. Okay, mempunyai potensi untuk bergerak naik based on indicator technical analysis kita. Okay, so kalau kita buat macam ni, first kita melihat kepada sektor, kita akan nampak ada sektor yang nak pergi uptrend. Dia breakout, dia melepasi resistance tertinggi sebelum ni. Lepas tu kita pergi dekat dalam senarai sektor, kita tengok counter-counter saham yang ada dalam sektor tersebut. Kita kaji counter sektor tersebut. Okay, kita kaji dia punya fundamental, kita kaji dia punya technical. Lepas tu kita akan beli counter yang ada setup yang nak bergerak naik. Dia ada setup permulaan uptrend. Sebab tu saya kata sekarang adalah waktu terbaik untuk kita mengkaji saham. Sebab pada akhir tahun ni, pada bulan 12 ni, ada banyak counter-counter saham yang nak bergerak naik. This is the problem. Ada banyak counter yang nak bergerak naik sebab indeks pun dah menunjukkan pergerakan yang nak ke atas. Okay, jadi kita kena rajin dalam kajian saham kita. Dan yang bestnya pada bulan 11 ni, quarter report untuk bulan September telah pun diupdate. Okay, banyak counter syarikat dah mula update dia punya quarter report untuk bulan September. Maka kita akan nampak trend terkini sesuatu perniagaan dalam Bursa Malaysia. Adakah mereka menjalankan perniagaan menguntungkan ataupun tidak. Post PKP tau. Sekarang ni kita dah post PKP. So daripada bulan 3 sampai bulan 9 itu adalah tempoh yang sangat sukar untuk bisnes semua sebab menjalani tempoh PKP. Tetapi sekarang kita dah tak ada PKP dah. Kita PKPB pun tak ada dah. Kat Johor Bahru contoh tak ada. Jadi bisnes boleh berjalan seperti biasa. Maka kita akan melihat bisnes-bisnes akan start growing balik. Jadi kita nak tengok mana company yang pick up dia punya bisnes dia pada bulan 9 sampai bulan 12 ni. Okay, kita akan tengok daripada dia punya quarter report dan juga pergerakan harga saham. Okay, jadi kalau kita tengok macam dekat sektor
kalau kita tengok dalam sektor consumer products ni, ada pergerakan hendak bergerak naik dan kita masih lagi di awal trend. Okay, kalau kita gunakan indikator seperti moving average, contoh moving average, kita akan nampak apa? Kita akan nampak setup permulaan uptrend. Okay, ni daily chart. Okay, so permulaan uptrend berlaku di mana? Berlaku di area sini. Ni semua ni adalah waktu permulaan uptrend dan dia breakout. So ini adalah sangat-sangat strong untuk pergerakan bergerak naik. Okay, untuk sektor consumer product. Okay, so saya baru tunjukkan satu consumer product. Okay, nak saya jawab soalan lain ke ataupun kita buat kajian sektor malam ni? Okay, alright. Tapi it's very simple. Kalau anda tahu buat kajian technical analysis, anda tahu macam mana nak melihat potensi sesuatu sektor, anda boleh kaji dia punya list counters dalam sektor tersebut, anda boleh tengok satu persatu yang mana yang berpotensi yang untuk anda kaji dan beli mengikut harga yang anda suka lah. Kalau anda tanya saya, range yang harga yang saya suka adalah dalam range 40 sen ke 80 sen. Okay? Boleh tak ni? Faham ke faham ni? Saya cakap seorang-seorang ni. Okay, alright. So itu menjawab soalan daripada Fairuz Abdullah. Okay, alright. Arsyad Sian. Assalamualaikum Tuan Nizam, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Aboy Nizam, salam tuan. Moving average berapa yang sesuai? Moving average saya pakai moving average 7 dan 26. Kalau setting untuk daily chart saya pakai setting 12 dan 26. Okey, dalam newbie saham masih online saya ada share kan macam mana cara baca indikator ni lah. Okey, Muhammad Tarmizi Samsi, salam tuan. Apa pandangan tuan dengan perkembangan terbaru vaksin dan sejauh mana ia akan mempengaruhi harga minyak dan harga saham terutama di KLSE? Okey, sekarang adalah waktu di mana vaksin menjadi tumpuan dunia because of COVID-19 ni. Dia perlukan solusi berkaitan dengan vaksin. Maksudnya kalau vaksin ni keluar dan boleh digunakan dengan selamat, maka dia akan jadi game changer untuk tahun 2021. Okay, sekiranya keluar vaksin dan COVID-19 ni dapat dilumpuhkan sepenuhnya, maka banyak perkara yang akan berubah kembali semula seperti sebelum COVID-19, which is sektor ekonomi seperti travelling, okay, akan kembali berkembang balik semula, akan meletus, kita sebut meletus. Okay, jadi kita memang menantikan tentang isu vaksin ni, okay, info tentang vaksin ni. Tetapi bagi saya dalam pelaburan saham, saya belajar dengan mentor saya Zam Saham. Dia kata price discount everything. Price discount everything bermaksud apa sahaja yang berlaku di luar sana, apa sahaja news yang ada di luar sana akan ditunjukkan oleh harga saham basically. So kalau ada berita baik, okay, harga saham tu akan bergerak naik terlebih dahulu. Sebelum berita tu keluar lagi, harga saham tu dah gerak naik dan ada tanda-tanda permulaan trend akan berlaku. Maka kita sebagai seorang pelabur dan trader saham retail, jangan risaukan sangat tentang news, tetapi kena fokus kepada kajian saham kita menggunakan fundamental analysis dan juga technical analysis. Okay, so itu jawapan saya kepada soalan berkaitan dengan vaksin. Tak payah risau-risau nak baca news tiap-tiap hari, tak payah. Okay, sebenarnya seorang pelabur dan trader saham retail yang berjaya, dia lebih fokus kepada kajian saham dia sendiri. Okay, dan sebab sebelum sesuatu saham tu naik, dia pasti ada setup permulaan uptrend, dia akan ada signal-signal sebelum harga saham tu naik. Okay, jadi consumer product contohnya, sektor consumer product ni menunjukkan ada potensi kenaikan. Okay, dan itulah yang akan berlaku sekiranya COVID-19 ni dapat diatasi, masalah ini dapat diatasi, consumer product punya sektor ni akan meletus terlebih dahulu sebab orang nak still perlu gunakan barang-barang, orang still perlu makan. Okay, jadi saham adalah perniagaan. Okay, jadi perkara ni akan menjadi satu perkara yang kita akan nampak melalui pergerakan harga saham. Okey, macam itulah. Faham ke faham apa saya cakap ni? Okey, alright. S. Rahmani Abbas, berapa gearing terbaik untuk trade warrant? Saya pun tak tahu sebab saya trade warrant tanpa melihat info gearing. Okey, saya nak share dengan anda dalam kajian saham ni sebenarnya kita tak perlu melihat kepada semua data
Okay, kalau kita nak tengok semua data, kita akan pening. Okay, so sebenarnya kita perlu simplifykan kajian saham kita kepada beberapa data yang penting sahaja yang membantu kita untuk buat keputusan. Okay, dan yang penting kita boleh beli saham, kita boleh jual saham dengan yakin. So, contoh macam gearing, kalau anda tahu macam mana nak gunakan, it's okay untuk anda baca. Tapi kalau anda tak tahu, tak payah tengok pun tak apa, fokus kepada indikator lain yang lebih penting. Okay, so saya terus terang cakap, saya tak menggunakan gearing untuk melihat pergerakan harga saham untuk counter warrant. Okay, jadi saya tak ada jawapannya lah. Okay, alright. Okay, alright. Muhammad Hadi Abdullah, tuan, seandainya MACD dah menunjukkan dead cross, tapi MA, BB, DMI masih ada buy signal, perlukah kita clear position? Yes, perlu clear position sebab MACD adalah signal sell signal yang strong, okay, yang akan menyebabkan harga saham bergerak turun. Okay, MACD dead cross, jual lah basically. Alright, kasih ilahi, time atau masa paling elok buat kajian saham, contoh malam ke siang ke atau tengah hari. Macam Tuan Nizam Malik, waktu bila Tuan buat kajian saham? Saya buat kajian saham pada waktu malam. Lepas saya buat live ni, saya akan buka chart dan buat kajian saham. Dan saya akan cari counter-counter saham berpotensi. Dan selain itu juga, saya akan monitor saham-saham yang saya on position. So, ada beberapa counter saya on position. Jadi, saya semak balik apa situasi terkini counter-counter saham tersebut. Okay? Ayim Penyayang, soalan saya, antara MA dan MACD, mana yang perlu didahulukan tuan? Ke masing-masing ada kelemahan. Dia dua-dua boleh mendahului masing-masing. Itu jawapan dia. Kadang-kadang MA cepat, kadang-kadang MACD cepat. So jangan kita buat satu conclusion kena ikut MA ataupun MACD. Yang penting anda faham situation counter saham tersebut. Sebab tu nak lagi power, kalau anda faham support dan resistance akan membantu anda untuk trade saham dengan lebih baik lagi. Okay. Azlida Ghazali, Assalam, bagilah contoh counter apa tu? Hehehe, Tuan Nizam kaji mesti menjadi. Dah share dah. Sebelum ni saya ada buat case study. Ni mesti tak tengok ni. Okay, alright. Madiha Hussein, Hasnah Abu Kasim is watching. Cucu Tok Bahman, Assalam Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, terima kasih. Kalau anda sedang menonton sesi live ni, bantu saya untuk klik button share. Okay, klik share banyak-banyak dekat mana? Dekat sini kot. Dekat sini klik button share. Alright, dan juga klik button like. Klik button like dan love untuk saya. Okay. Zak Hussein, kalau dah ambil PSM, ada tak group support untuk kita mula involve trade? Kita ada group. Dalam Premier Saham Asri, kita ada Facebook group. So, anda boleh join group tersebut dekat Facebook. Dalam tu kita support anda untuk mulakan trade saham. Okay. Mas Alias, Pitrans ada news nak consolidate. Ada efeknya tuan. Apa efeknya tuan? Okay, consolidation ni adalah tak ada apa-apa perbezaan. Dia hanyalah consolidate sahaja. Mencantikkan harga saham sahaja. Okay, so tengok trend utama. Okay, sama ada saham tersebut nak naik ataupun nak turun. Okay. So kalau macam Pitrans tu, dia sedang cuba untuk break dia punya RBS sebelum ni. Maka okey je. Bagi saya okey je. Tak ada masalah. Okay, Aina Amira Azmi, indikator RSI stokastik untuk buat kajian TA untuk counter warrant. Betul. Siapa yang nak belajar tentang counter warrant, InsyaAllah saya akan adakan webinar Warrant Secrets pada 12 Disember 2020. Okay, so sesi tersebut bernilai RM297. Tetapi untuk anda semua, khas follower saya di Nizam Malik Page yang nak belajar tentang warrant, kita akan buat sesi tersebut secara percuma sahaja. Okay, percuma, completely zero cost. Okay, dan bagi anda yang berminat nak jana pendapatan melalui pelaburan saham melalui counter warrant, anda boleh join group webinar Warrant Secrets. Anda boleh pergi kat Facebook, search ni kat atas ni, search webinar Warrant Secrets dan anda boleh join percuma. Anda request, okay, nanti jawab soalan yang di pre-question untuk join group, okay, dan kita akan approve untuk anda berada dalam group tersebut. Okay, so insyaAllah sesi webinar tersebut akan diadakan secara Facebook live dan saya akan ada presentation daripada saya, okay, macam mana nak buat kajian berkaitan dengan trade counter warrant. Okay.
Okey, Bro Enal, Bro Nizam, boleh terangkan apa itu right issue? Right issue anda pergi tanya dealer lah. Okey, pergi tanya dealer apa itu right issue. Nanti dia akan jawab. Okey. Apa itu right issue? Okey. Gunalah dealer. Dealer ni kan orang yang pakar dalam saham ni dan mereka ni tahu tentang apa je terma-terma tentang saham. Jadi kalau kita tak faham, kita contact dealer dan tanya right issue tu apa? Private placement tu apa? Apa nama dia? Consolidation tu apa? Tanyalah dia, dia akan jawab. So dia akan reply message kita dan jawab. Okay? Itu soalan-soalan yang perlu ditanya kepada dealer anda. Okay? Kalau dia tak boleh nak jawab, macam mana tu kan? Okay? So saya bukan fokus kepada soalan berkaitan dengan right issue, consolidation, apa private placement, apa that's not my level. Okay, level saya adalah macam mana kita nak buat kajian saham, macam mana caranya untuk kita buat keputusan beli dan jual saham. Okay, yang lain tu anda boleh tanya dekat dealer ataupun remiser anda. Mereka adalah orang yang lebih layak untuk jawab soalan-soalan tersebut. Okay. Alright, kasih ilahi. Pasal scam page tu, Tuan Nizam Malik akan ambil tindakan ke? Kita dah ambil tindakan, kita dah report kepada SKMM. Okay, dan kita dah dapat respon daripada SKMM dan dia dah advise kita untuk buat apa tindakan seterusnya. So, kita akan buatlah tindakan seperti apa, iaitu report dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah, saya ada jumpa kawan saya seorang, dia kata uh, orang ataupun scammer yang gunakan video-video saya ni tak payah risau sangat sebab yang pertama dia buat Facebook ads menggunakan video saya. Okay, jadi saya dikenali oleh lebih ramai orang tanpa saya perlu bayar satu sen pun. Okay, so free marketing untuk saya. Okay, orang akan start kenal saya. Okay, dan melihat video-video saya lah, basically video-video saya berkaitan dengan saham, berkaitan dengan konten video saya lah. Okay, so saya tak perlu risau tentang perkara tersebut. Cumanya pesanan saya kepada anda semua yang follow saya punya official Facebook page adalah Nizam Malik sahaja dan kita punya business core kita adalah education business. Kita ajar orang macam mana nak terlibat dalam pelaburan saham dan kita tidak menawarkan apa-apa skim pelaburan pun di luar sana. Jadi kalau anda nak melabur dan anda nak terlibat dalam saham ni, anda kena belajar dan buat sendiri. Bukan serahkan duit anda kepada sesiapa untuk melaburkan untuk anda. Okay, so itu adalah apa skim yang meleburkan duit anda. Okay, so kalau dia very simple dalam pelaburan ni, kalau anda nak buat sendiri, anda melabur dalam saham, anda buka akaun CDS, anda beli sendiri, jual sendiri. Kalau anda malas nak beli sendiri, jual sendiri, anda tak nak buat keputusan, anda takut dan sebagainya, anda boleh serahkan kepada fund managers. Fund managers macam ASB, KWSP, Lembaga Tabung Haji, mereka ada fund managers yang licensed person, okay, yang akan bantu anda untuk laburkan duit anda. Tapi the drawback adalah anda kena anda cuma hanya boleh dapat keuntungan lebih kurang 5 ke 7% setahun. Anda kena tunggu setahun baru dapat dividen ataupun bonus. Okay, tetapi dalam pelaburan saham dekat Bursa Malaysia, kita boleh buat lebih banyak keuntungan at our own end. Di tahap kita sendiri. Okay, macam nak cakap kita sendiri boleh buat duit kita sendiri. Tapi kita kena ambil tanggungjawab sebagai seorang pelabur dan trader saham tersebut. Sebab tu kita kena belajar macam mana nak buat keputusan. So itulah apa yang saya bantu orang ramai dekat luar sana, macam mana nak buat keputusan based on pembacaan ataupun kajian saham yang kita lakukan untuk counter-counter saham yang kita beli. Okay? Alright. So far, adakah anda masih bersama dengan saya? Adakah line internet kita okey? Kalau okey, sila komen okey di ruangan komen. Okey, alright, alright. Ada gangguan sikit internet dekat tempat saya ni. Saya harap anda masih bersama dengan saya. Okey, alright. So, handphone saya dah tak keluar dah video ni. Okay, so saya tengah refresh kejap. Okay, so kalau anda masih bersama dengan saya, anda boleh tuliskan soalan anda dekat ruangan komen.
Okay, alright. Ujangmu. Alah, cepat sangatlah anda punya komen. Sekejap handphone saya ni hang pula. Headphone iPhone 11 Pro. Tapi hang juga. So makna kena tukar iPhone 12 Pro ke macam mana ni? Bukan hang tau, dia tak keluar. Okay, so saya dah missing dah anda punya komen. Okay, so far saya dapat komen anda okay. Jelas apa yang diterangkan. Okay, so saya baca komen dekat sini lah dekat page ni. Rosie Z, macam mana nak screen counter warrant? Okay, nak screen counter warrant, kita boleh guna KLSE screener. Okay, kita boleh screen satu-satu pun okay. Hai Hafsah Mustafa, hai Aini Razzi, hai Dina Talib. Masih jelas, okay, alright. Ujangmu, tuan, kalau ada counter announce bagi warrant, nak buat apa? Dia automatic ke? Apa yang kena consider? Dia kena jual sebelum habis tempoh kan? Yes, soalan dia adalah kalau dapat warrant free, maka baguslah. Okay, kita dapat free warrant. Okay, so tak perlu buat apa-apa. Dia akan dapat masuk dalam kita punya portfolio. Kalau ada untung, terus jual. Tak ada masalah. Okay. Okay, alright. RD Hamid, pernah tengok dekat YouTube Tuan Nizam scan guna investing.com. Betul tu? Boleh pakai investing.com. Investing.com pun bagus juga untuk kita buat screening counter. Tapi saya tak pasti untuk warrant boleh ke tak untuk investing.com. Okay, alright. So saya dah dapat balik anda punya komen ni. Okay, alright. Aiman Razwan, berapa kos WSM? Kos WSM adalah RM2997 sahaja. Untuk tahun 2020, kita punya price adalah 2997 sahaja. Untuk tahun 2021, mungkin harga dia naik. Saya tak pasti. Tapi kita nak limitkan jumlah peserta. Tapi kita just open untuk 2997 ni pada tahun 2020 ni sahaja. Tahun 2021 mungkin naik sekali ganda harga dia, okay? So kalau nak join, pastikan anda join pada tahun 2020 ni lah. Okay, alright. Okay, Laila. Tuan, adakah elok untuk kita beli saham warrant sebaik sahaja counter tu di open ke market atau biarkan dulu untuk tengok performance? Bila tengah mother share performance dia okay. Jawapannya adalah lebih baik kita tunggu dan baca signal secara teknikal. Okay, so jangan terus beli ketika warrant tu di open. Okay, dibuka. Okay. Muhammad Hazir, kajian saham guna software Bursa Station ke? Saya pakai RHB Trade Smart. Okay, right. Dina Talib, tuan dah sihat ya? Alhamdulillah, semoga Allah beri kesembuhan sepenuhnya. Boleh kongsikan banyak ilmu lagi kepada kami. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah dah sihat lah. Okay, right. Hakim Walawi, ingin betul-betul faham dalam TA sampai boleh profit dalam trade. InsyaAllah boleh. Okay, alright. Azura, stock hunter boleh tak? Boleh. Tapi saya tak pernah pakai stock hunter. Okay, saya tak pernah pakai stock hunter. Okay, Lokman Hashim, bagaimana nak tahu counter warrant yang akan aktif dalam masa terdekat? Tengoklah dekat live quotes. Okay, contoh dekat sini. Ni RHB Trade Smart. So, kita tengok live quotes. Kita tengok ada counter warrant ni. Dia ada dash WA ni, maksudnya dia counter warrant. Okay, Lei Hong WA, Magpie, warrant. Okay, so ni adalah counter-counter warrant kita sebut. Tu cara dia macam mana nak tengok counter tu ada warrant ataupun tidak.
Dina Talib, tuan, penting ke untuk perhatikan sektor industri counter? Tak penting, tetapi dia membantu dalam kajian. Okay, kalau kita nak buat, contoh kita dah tak ada idea nak cari kat mana counter kan, kita boleh tengok based on sektor. Okay, kita tengok satu lagi sektor boleh tak? Okay, kita nak tengok satu lagi sektor, tapi bantu saya untuk klik button share terlebih dahulu. Kita akan tengok satu lagi sektor. Kalau ni adalah sektor untuk consumer. Okay, kita tulis consumer. Okay, so kita buka satu lagi sektor. Okay, kita tukar indeks dan tukar kepada sektor apa? Sektor industrial product. Okay, contoh saya ajar anda malam ni, boleh? Okay, saya tunjukkan contoh kepada anda malam ni, okay? Nampak tak? Aduh, handphone saya ni tak tahulah kenapa, okay? Alright, so boleh nampak tak chart dekat depan ni? Kalau nampak, komen dulu. Saya ada sedikit masalah dengan phone saya ni. Saya tak dapat nak nampak live feeds. Okay, alright? Video pun hilang. Okay tak ni? So far okay je. Test, suara okay. Semua dengar tak ni? Okay, boleh tak dengar suara saya? Okay, nampak Okay, right, bagus. Okay, so sekarang ni saya tengah buka sektor industrial. Okay, kita sebut sektor industrial. Okay, sektor industrial. Okay, nampak Ini adalah time frame daily 1 year je. Saya tunjuk anda simple je. So, macam mana kita nak tengok dia punya resistance? Kita ambil paras paling tinggi. Okay, dalam pergerakan horizontal. Dan kita ambil paras paling rendah dia dekat sini. So, ni adalah dia punya sideways punya range. Okay, kemudian dia breakout dekat sini. Kat sini dia breakout. Okay, kemudian dia masuk semula ke RBS. Okay, dan kemudian dia breakout balik semula. Melepasi resistance kedua. Okay, pada 147. Dan dia bergerak naik macam ni. Okay, so kalau anda tengok industrial punya sektor ni, dia sama je macam consumer. Sama macam consumer. Okay, kalau anda tengok sideways ni sideways. Center consumer pun sideways. Dia breakout. So masa dia breakout ni, ni waktu dia breakout ni. Kemudian dia turun sikit. Lepas tu dia break semula, melepasi ketinggian ni real breakout kita sebut. So harga saham dia indeks industrial naik macam ni. Okay. So kalau kita dapat mencari ketika waktu dia breakout ni, ini adalah peluang untuk kita buat profit daripada sektor macam ni lah. Okay, so sebagai contoh kita boleh tengok nampak ni permulaan uptrend berlaku dekat sini. So ini adalah waktu permulaan uptrend berlaku dan harga indeks tu bergerak naik. Okay, saya tengah clear kan. Okay, biasanya ada setup permulaan uptrend diikuti dengan breakout, dia akan naik lebih tinggi lah. So itu adalah macam mana caranya untuk kita mengkaji counter-counter dalam pergerakan yang uptrend. Okay, so contohnya macam industrial product ni dah gerak dia dah gerak sikit daripada permulaan breakout dia. Tetapi sektor consumer product, dia baru sahaja bermula breakout. Okay. Jadi, bila kita buat kajian saham ni, kita nak cari counter-counter yang baru sahaja bergerakkan new uptrend ataupun baru breakout. Okay. Dan itulah caranya untuk kita memperolehi counter-counter saham yang baru sahaja bergerak naik. Okay, alright. So, itulah secara ringkas dan padatnya. Okay, macam mana caranya untuk membuat kajian technical analysis. So, kalau kita tengok sektor, kemudian kita boleh cari list. Okay, sorry, nak tunjuk list. Okay, so sebagai contoh, list, kalau kita tengok list dekat quotes ni, kita boleh tukar consumer product ni kepada industrial product and services. Okay, jadi kita akan nampak
counter-counter dalam sektor industrial product and services. So inilah dia, anda akan tengok ada banyak counter saham yang telah bergerak naik tinggi. Okay, so itulah yang kita sebut industrial product and services. Okay, so senang ke tak? Okay, boleh tak ni? Kamal Halili, dalam modul PSM tiada ajar support and resistance. Tiada. Support and resistance kita belajar dalam Warren Secrets. Dalam Warren Secrets Saham Mastery, okay? So, biasanya support and resistance ni saya akan tunjuk dalam review saham. Okay, insyaAllah dalam review saham juga saya akan tunjuk. Dalam PSM saya akan tunjuk juga dalam berkaitan dengan support and resistance. Cuma modul support and resistance tu ada dalam Warren Secrets Saham Mastery. Dia lebih fokus dekat situlah basically, okay? Alright, so that's the way macam mana kita buat kajian saham. Okay, saya harap anda dapatlah sedikit gambaran macam mana kita buat kajian saham. Okay, dan boleh gunakan apa yang saya ajarkan ni dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda. Cuma saya boleh katakan ini adalah waktu terbaik untuk kita fokus kepada kajian saham kita. Okay, kalau kita miss the boat, maka terlepaslah peluang untuk buat profit yang banyak dalam saham. Okay, dalam masa yang sama juga akan ada counter-counter saham yang going downtrend. Okay, yang akan ada masalah dalam pergerakan harga saham dia. Jadi kalau kita tak fokus kepada pembelian saham yang betul, maka tetap boleh rugi juga dalam saham ni. Okay, so saya rasa itu sahajalah sesi live saya pada malam ni. Saya harap anda belajar sesuatu, okay, dan boleh gunakan ilmu yang saya kongsikan ni dalam kajian saham anda. Alright, dan saya rasa seronok dapat berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman saya. Cuma kita ada sedikit masalah teknikal dari segi kita punya video dan juga audio kita sikit malam ni. Internet pun ada problem sikit. So saya mohon maaf sebarang kesulitan. Okay, tetapi insyaAllah esok kepada student-student Premier Saham Mastery kita akan sambung sesi weekly Facebook Live kita setiap hari Ahad pukul 9.30 pagi. Dan untuk student Warren Secret Saham Mastery kita ada weekly live coaching pada pukul 8 malam. Okay, so setiap hari Ahad kita ada sesi tersebut. So saya nak anda ready dan insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi tersebut. Okay, so saya rasa ini sahaja untuk sesi live pada malam ni. Kepada anda yang berminat nak belajar saham counter Warren dengan saya, pastikan anda standby 12 hari bulan 12 2020 di webinar Warren Secrets. Percuma, tak perlu bayar. Okay, dan anda boleh belajar macam mana saya buat kajian counter Warren step by step. Okay, menggunakan platform yang saya gunakan. Okay, dan insyaAllah anda juga boleh belajar cara lakukannya kalau anda join webinar Warren Secrets. Okay, so berapa ramai daripada anda berminat nak tahu bagaimana nak buat lebih 100% profit daripada trade counter Warren? Okay, komen ya saya di ruangan komen di bawah. Okay, tulis banyak-banyak, komen banyak-banyak dan pastikan anda join webinar Warren Secrets. Kita masih lagi open secara percuma. Sila search webinar Warren Secrets dekat Facebook, search di atas. Tulis webinar Warren Secrets. Anda akan jumpa satu Facebook group. Anda join group tu percuma. Okay, anda jawab soalan-soalan yang diperlukan dan anda akan join group tersebut dan tunggu sehingga 12 hari bulan 12. Lebih kurang 2 minggu lagi dari sekarang. Okay, untuk sesi tersebut. Okay, so saya excited untuk berkongsikan dengan anda cara macam mana nak berjaya dalam trade counter Warren dan kita akan jumpa lagi dalam sesi tersebut. Okay, so setakat ini sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang klik button like dan share. Okay, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam sesi live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan bye-bye.